Bismillahirrahmanirrahim. Dia minggu lepas tak habis lagi. Minggu lepas tak habis lagi. Tak ada. Ni sama ni cuma ni lepas dah. Ni lepas dah. Cuma ni. Oh, ni mak mana? Ni hambah ni. Kita tak ada. Ni hambah ni. Dia hambah ni. Cuba. Oh, ni lepas dah. Terlepas dah. Tapi nampaknya selit dalam tu. Ya. Tak apalah, saya bagi dia nombor sama, saya sebut nombor. Ya. Boleh bagi dia. Dia bagi belakang. Bagi belakang. Dia selit dalam ni je. Selit dalam ni biasa ni. Sebab dia sambung ni. Tak apa, sebab saya nombor sopa. Tunggu syukur. Kita bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman kepada sidang jemaah, nota pada malam ni dia sambung hak malam baru ni, hak minggu sebelum ni, iaitu pada muka surat 18. Dia tak apa sebab dia nombor sama, nombor 18 muka surat 18. Kira ada muka surat 18 kira je lah tu. Sebab rasanya hak baru ni mungkin dia selit dalam nota hak mula-mula tu. Muka surat 18 ni. Minta maaf lah sebab hamba tak ada nak buat nota tu siap keseluruhan, jadi terpaksa bagi sikit-sikit. Muka surat 18, yang mana perbincangan pada malam ni masih lagi berkait dengan ayat 15 surah Ahqaf, yang mana ayat yang kita bincang ni masih lagi menyentuh berkenaan dengan berbuat baik pada ibu bapa. Ayat 15 suratul Ahqaf, muka surat 18, muka surat sama. Kita sambung nombor 3, perbincangan nombor 3, muka surat 18. Okey, muka surat 18, jumpa sebab malam sebelum ni tak cukup, amba tambah 10 tu, dia punya sebagai tambahan. Baik, cuba tengok muka surat 18. Perbincangan pada malam ini masih lagi berkaitan dengan ayat-ayat pilihan yang berkait dengan ihsan bil walidain, berbuat baik pada kedua ibu bapa. Jadi sambungan perbincangan malam ini adalah berkenaan dengan ayat 15 suratul Ahqaf yang terletak pada muka surat 17, dan kita sambung pada muka surat 18. Okay, cuba tengok muka surat 18 nombor 3 tu. Nombor 3, nombor 3. Jadi dalam ayat 15 ini ada tersebut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Hatta sehingga, idza apabila, balagha telah sampai ia, yakni anak itu, ashuddahu. Ashuddah ni maknanya zaman matangnya. Ashuddah ni zaman cerdik. Wa balagha, dan telah sampai ia 40 sanah. Mana kita kata bermula daripada umur 20 tu sampai kepada 40 tu kira-kira mati dah tu. Itu ayat ni sebut. Baik, apa maksud ayat ini? Mana kalau kita ambil daripada awal ayat tu, kalau nak tengok boleh tengok semulalah pada muka surat 17 tu. Jadi saya tidak ambil di situ sebab kita bincang dah sebelum ni. Cuma kita nak ambil pada malam ni
bahagian hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ana ambil di situ. Sehingga hatta tu sehingga idza apabila balagha telah sampai ia, yakni anak itu, ashuddahu. Ashuddah ni makna zaman cerdik, zaman matang. Wa balagha dan telah sampai 40 sanah, iaitu peringkat 40 tahun. Baik. Kebanyakan ulama menyebutkan ayat ini turun berkenaan Abu Bakar. Sebab perbincangan ini saya ambil dua bentuk. Pandangan pertama yang mengatakan ayat ini, dan ini kebanyakan ulama menyebutkan ayat ini turun berkenaan Abu Bakar, ayahnya Abu Quhafah dan Uthman bin Amr, iaitu Uthman bin Amr. Jadi Abi Quhafah ni ayah Sayyidina Abu Bakar ni nama Uthman bin Amr, dan ibu dia Ummu Khair binti Sakhr bin Umar. Sebab ayat ini mengikut ulama dia turun berkenaan dengan keluarga Sayyidina Abu Bakar. Baik, cuba kita tengok. Jadi kebanyakan ulama kata ayat ni turun tentang Abu Bakar, ayah dia Abi Quhafah, dan juga Ibnu Ummi Khair dan ibu dia Ummu Khair binti Sakhr bin Umar. Ali radhiyallahu anhu berkata, jadi Sayyidina Ali semasa dia ulas ayat ini, bila dia bercakap tentang ayat ini, dia kata begini. Sebab Sayyidina Ali ni hadirat, kalau di kalangan sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Ali ni antara yang dianggap sebagai orang panggil gedung ilmu. Hebatlah. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ni pak sahabat ni hak tunggak. Dalam 70,000 sahabat, paling sikit tu 70,000 tu. Ada setengah ulama siapa dia kata sahabat ni, misalnya Hafiz Ibn Hajar dalam kitab dia kata sahabat Nabi ni jumlahnya 70,000 hingga 120,000, antara itulah. Tapi tak kurang pada 70,000. Dalam jumlah itu 4 orang ni, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, ni antara 4 orang panggil sahabat yang utama. Ni yang mana keempat-empat sahabat ni ada hubungan persemedaan. Sayyidina Bakar tok tua Nabi, Sayyidina Umar tok tua Nabi, Sayyidina Uthman natu Nabi, Sayyidina Ali natu Nabi, dah lah sepupu lagi natu pula. 4 orang ni. Ni Sayyidina Ali kata, makna antara 4 orang tu ni Sayyidina Ali yang keempat. Kata Sayyidina Ali, dia kata ayat ini turun berkait dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa tu? Nak ayatnya lebihnya. Sebab apa? Sebab kedua ibu bapa dia memeluk Islam. Dia masuk Islam dan kedua ibu bapa dia masuk Islam. Kata Sayyidina Ali, tidak ada mana-mana sahabat dari kalangan Muhajirin, tak kira hadut Madinah, tak kira Ansar tu, tak kira hadut di Mekah, yang selepas tu berhijrah ke Madinah, yang disebut sebagai sahabat Muhajirin, tak ada dia kata sahabat hak Muhajirin yang mana kedua ibu bapanya memeluk Islam, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan dalam riwayat lain ada sebut semua anak dia masuk Islam. Saya nak wakil, semua anak dia masuk Islam. Semua anak dia, Aisyah, kita kata apa ni, Asma, Fathah Jatah, Abdul Rahman, Abdullah, semua masuk Islam. Tak ada seorang sahabat Nabi bila masuk Islam, semua masuk Islam, keluarga dia. Maksud semua tu maksudnya dia, mak dia, ayah dia, patah anak dia masuk Islam semua. Maknanya kalau mengikut Sayyidina Ali dan juga ulama-ulama lain, ini satu kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Ayat ni turun berkenaan dia lah. Jadi kata Sayyidina Ali, tidak ada mana-mana sahabat dari kalangan Muhajirin yang mana kedua ibu bapanya memeluk Islam, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada beliau agar berihsan kepada kedua ibu bapanya. Mana ayat ni pada asalnya Allah Subhanahu wa taala suruh Sayyidina Bakar buat baik pada ibu bapanya. Jadi kita kena ingatlah salah satu kaedah bila kita belajar tafsir, bila kita nak ambil pengajaran daripada ayat ni, kita kena tengok keumuman lafaz dia. Jangan tengok khusus sebab dia. Kalau sebab diturunkan kepada Sayyidina Bakar,
Kalau kita nak tengok sebab asal dia, sahabuk tak ada kena kita ayat Quran. Walaupun asal turun kepada Sayyidina Bakar, jadi arah yang buat baik pada bapak ni, dia kena pada kita semua. Dia pakai kaedah mana? Al-ibrah bi umumis sabab, la bi khususis sabab. Itu kaedah ni. Untuk mengambil pengajaran daripada ayat Quran, kena lihat maksud umum ayat. Jangan tengok sebab khusus. Kalau tengok sebab khusus, kita bukan hidup zaman Quran turun, tak ada sahabuk tentang kita. Seolah-olah begitu. Walaupun Sayyidina Ali sebut ayat ni tentang Sayyidina Bakar, tetapi perintah supaya buat baik kepada ibu bapa ni, dia merangkumi semua umat Islam sampai kiamat. Jadi terbukti Sayyidina Abu Bakar telah menjaga wasiat berkenaan. Beliau telah bermusafir bersama Nabi SAW dalam rombongan dagang ke Syam. Pada ketika itu umur 18 tahun, manakala Nabi berumur 20 tahun. Dia beza 2 tahun lebih ya sebenarnya Sayyidina Bakar ni. Dia beza dengan Nabi, senior Nabi, tua Nabi 2 tahun lebih ya. Sebab tu masa dia umur 18 tahun, Nabi umur 20 tahun. Ketika beliau telah mencapai umur 40, tapi kena ingatlah hak pergi ke Syam tak apa ni, masa muda lah. Masa muda kan. Tak apalah. Ketika beliau telah mencapai umur 40, dan pada ketika Nabi SAW telah dilantik menjadi Nabi, maka beliau telah beriman dengan kenabian Nabi SAW. Jadi hadis ni nak ayatnya ketika dia umur 40 tahun tu, ke 40 tahun tu. Sebab Sayyidina Bakar ni sebelum umur 40 tahun pun dia fitrah dia bersih. Ni Sayyidina Bakar ni tak pernah minum arak, tak pernah sembah berhala, tak pernah terlibat dengan hiburan-hiburan yang melalaikan. Tarian gypsy, taji Arab, tengah malam boleh tu lah. Ngautin tarian gelek, dia tak pernah terlibat. Maknanya proses perkembangan Sayyidina Bakar ni berlaku dalam bentuk, walaupun masa tu tak ada lagi syariat, kan moga Nabi tak jadi Nabi lagi, tetapi di segi fitrah dia bersih. Itu maksud Sayyidina Ali. Jadi ayat ni turun tentang Sayyidina Bakar. Jadi dia maknanya berdasar pada riwayat ni, dia masuk Islam ketika umur 40. 40 lah yang dikatakan balagha asyuddahu wa arba'ina sanah. Bila mana dia sampai umur asyuddah ni cerdik. Dia sampai 40 mata. Masa tu dia masuk Islam. Baik. Kemudian beliau telah berdoa. Dia berdoa masa umur 40 tu, dia berdoa. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berikanlah ilham dan taufik kepadaku untuk melakukan kebaikan. An ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai, agar aku pandai menghargai nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, dan juga aku pandai menghargai kedua ibu bapaku, jasa ibu bapa aku. Jadi dalam ayat ni Allah sebut bahawa ni, kalau kita ambil pendapat ni, kalau kita maksud ayat ni asal dia turun pada Sayyidina Bakar, mengikut riwayat daripada yang disebut oleh Sayyidina Ali ni, dan juga dalam riwayat lain, maknanya Sayyidina Bakar ni bila dia sampai umur 40 tahun, dia masuk Islam. Pada waktu tu dia berdoa supaya Allah beri kepada dia taufik, biar dia boleh menghargai jasa Allah dan dia menghargai jasa kedua ibu bapa dia. Baik. Kemudian perbincangan selepas ni, kita nak faham ayat ini. Nikmat yang dimaksudkan dalam ayat adalah nikmat agama tauhid dan nikmat dunia yang diperolehi. Syukur dalam konteks ayat ini adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan melazimi ketaatan kepadanya dan agar dijauhinya daripada melakukan maksiat. Inilah maksud doa untuk diri sendiri. Baik. Maknanya bila umur 40 dia doa gitu. Cuma anak nak sebut gini. Hak ni dia ada huraian dia. Jadi Sayyidina Bakar ni sebelum dia umur 40 ni, dia tak sembah berhala dah. Dia tak pernah sembah berhala, tak pernah minum arak, tapi tak ada doa gini. Itu maksud dia. Bila siapa umur begini, bila dia masuk Islam, dia mula berdoa.
Maknanya isyarat daripada ayat ni perubahan hidup berlaku kepada Sayyidina Bakar bila dia masuk Islam. Apa sebut khusus gitu? Selepas ni kita bincang. Baik, seterusnya kita nak faham konteks ayat ni. Manakala doa agar diberikan taufik kepada ibu bapa agar bersyukur dengan nikmat kurniaannya adalah merujuk pada konsep baik ibu bapa, maka baiklah juga anaknya. Jadi dalam ayat ni cuba perhati molek, Sayyidina Bakar minta an ashkura ni'mataka allati an'amta ala wa ala walidai. Maknanya nikmat tu minta supaya Allah beri nikmat kepada kita. Sayyidina Bakar berdoa biar Allah beri nikmat kepada dia dan kepada kedua ibu bapa dia. Nikmat sini ke dia bersyukur di atas nikmat tauhid. Mana ayah dia masih Islam, mak dia masih Islam, dia doa. Tu panduan, apa panduan daripada waktu selepas ni. Baik. Jadi ketika umur, jadi dalam ayat ni disebut doa Sayyidina Bakarnya, dia berdoa supaya diberi taufik pada tadi untuk dia. Ni diberi taufik pada ibu bapa supaya ibu bapa tu pandai bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Sebenarnya ayat ini dia merujuk pada konsep dalam hadis ada sebut apabila ibu bapa tu baik, maka baiklah anak dia. Sebab tu anak ni bila dia pandai berdoa, salah satu yang kena ajar anak berdoa ni, ajar kebaikan kepada kedua ibu bapa. Sebab apabila baik kedua ibu bapa, baiklah anak. Jangan putih mata pok tak juh anak juh ni. Walaupun ada juga berlaku pok habis geng no. Kalau baca buku apa ni tokoh ulama Kelantan tu ada pok pelagaya anak jadi tok guru besar, jangan putih mata bagi lagu tu. Mana kalau pok pelaga kami anak pelagaya, kalau pok pelagaya anak pelagaya ikan sepela, makna kok dia ada buah pelaga juga tu. Tu kesan pendidikan. Walaupun tak dinafikan, tidak dinafikan. Kalau pok tak juh pun anak juh, tu boleh ada, tidak dinafikan. Tapi kebiasaannya pengaruh kehidupan anak tu adalah pengaruh kehidupan bapa. Sebab itulah mafhum dalam hadis lah, bila baik ibu bapa, baiklah anak. Jadi maknanya kena doa. Sayyidina Bakar doa bila umur 40. Sebelum tu tak telitah nak doa gitu. Baik. Tidak dinafikan bahawa kebaikan yang diperolehi oleh anak adalah kesan kebaikan ibu bapa. Ni tak dinafi. Ni fenomena ni. Ni sunnatullah. Ini adalah sunnatullah dalam kehidupan dunia. Kebaikan yang lebih khusus adalah kebaikan agama yang diperolehi oleh anak adalah kerana keberadaan ibu bapa yang berilmu agama dan beramal dengan ilmu. Bayangkan kalau ibu bapa tu bukan sekadar baik biasa, tidak. Kalau baik orang kafir pun baik. Jaga anak, jaga makan. Ni baik dalam konteks hidup beragama. Baik secara fitrah dan baik juga secara hidup beragama. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan anak tu, ayah tu baik, mak baik, lepas tu baik pula dalam keadaan beragama. Tu. Manakala doa beliau doa beliau wa an a'mala salihan tardah. Baik, kalau kita perhatikan ayat ni, cuba tengok muka surat 17 tu. Cuba tengok muka surat 17 tu. Cuba ambil bahagian atas ayat tengah tu, qala rabbi auzi'ni, muka surat 17 qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai. Selepas tu wa an a'mala salihan tardah. Apa maksud wa an? Dan supaya saya mengerjakan amal soleh yang engkau redai. Maknanya Sayyidina Bakar masa umur 40 ni antara hak dia berdoa juga minta supaya Allah beri taufik pada dia supaya dia dapat melakukan amal-amal soleh yang Allah redai. Baik. Cuba tengok di sini. Merupakan suatu permintaan agar sentiasa diberi taufik agar tidak tersalah melakukan dosa dan sentiasa melakukan amal-amal yang bersifat ma'ruf. Tu. Hak ni hadir-hadirat, kalau kita belajar hadis Nabi, banyak doa Nabi baca selepas semaya. Misalnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu biasa kita baca. Itu salah satu doa. Ni pun boleh juga.
Kita doa Allah Allahumma atau Rabbi Allahumma as'aluka kita an a'mala amalan salihan tardah kita. Iyalah kalau kita guna dalam bahasa kalau tidak serupa Quran, tapi kalau serupa Quran itu lagi baguslah. Kalau kita ambil hal lain, hak Nabi ajar juga. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, a'inni, tolonglah aku ala zikrika, supaya aku sentiasa dapat ingat pada Engkau. Makna minta taufik. Wa ala syukrika, dan supaya aku sentiasa bersyukur kepada Engkau, dan supaya aku dapat melaksanakan ibadat dengan ihsan wa husni ibadati. 3 kali kena minta lepas semaya. Nabi sebut semua tu. Makna sebab bimbang takut kita buat ibadat tak kena dengan cara Nabi ajar. Takut bimbang jadi lagu tu. Botok pala-pala ibadat tapi tak kena nak Nabi ajar. Habis pitih yang kira. Orang ajar salah ni dia beribadat malam biasa, anak apa pernah buat. Engko kita nak try ikut ajaran dia pupuk zikir ni. Berapa banyak zikir dia baca. Ni satu baca ayat kursi wajib 500 kali malam ni. Baca tu waktu saja, ada lagi lain. Memang kena tidur pukul 1 pagi. Ana terah buat dah. Kepeh perut. Terah buat nak tahu. Terah buat. Lawyer pasal logam makan nasi dah lepas ngorek pasal apa lagi lepas tu. Ayat kursi. Mesti baca 500 kali. Lepas tu ada 5,000 pada. Nabi tak ajar gitu. Sebanyak tu dia kena baca Quran tu selama tu. Ajaran hak Nabi ni selepas Quran. Baik tak apalah. Jadi maknanya daripada doa ni dan doa hak lain yang saya sebut Nabi ajar, maknanya lepas semaya ni antara doa yang perlu kita buat secara tetap, minta supaya Allah beri taufik biar kita beramal dengan cara yang tepat seperti yang Nabi ajar. Bayar ke kena sana ni, nak zikir kena duduk ala gua. Bayar kan? Gunung Ring Bukit Keluar anak gitu dah nak kecil masa dia letak kita tinggal situ, dia duduk sini nanti pukul 12 kita mari ada pukul 12 kita lepas balik pengudia kita lari lalu main gelak duduk sore macam-macam bunyi air lagi patah tu. Lepas tu ada setengah tu adalah ni tapi tak ada dah sebab tempat dia kena sodok ke main dia pergi ngatik dia beri lalas tak pukul 12 malam. Lalu depan mana dia hakuk dengan kereta mana tak ada kenderaan. Ya kau ibadat kena pindah rumah gitu. Kena pergi. Tak boleh halal bilik sepuluh Nabi buat. Tak boleh sepuluh saya nak buat di rumah malam. Pukul 1/3 akhir malam. Apa kena pergi stop tepak gitu dalam malam. Tu. Lepas tu gapo dia ada ngatik tu. Macam-macam lah hadrat. Ana tulis satu buku dulu. Jadi bila kita ngaji kita tengok tak ada tu dalam hadis. Kita bimbang takut jadi lagu tu lah. Kalau tengok dalam internet tu di Malaysia kita ada ngatik siapa kocok dia cabut sebab. Tengok dalam internet. Kocok gitu. Bila dia naik syekh dia panggil gia 3, gia 4 gitu masa dia naik dia kocok. Lagu tu kok ibadat Nabi. Kita bimbang takut jadi lagu tu. Sebab tu kena itu. Sebab amal soleh ramai orang tengok ni amal soleh tapi Tuhan tak redha. Nampak macam amal soleh tapi Tuhan tak redha. Kita bimbang benar tu. Sebab syaitan dia nak kita beramal dengan tidak serupa Nabi. Habis masa, habis umur, habis tenaga, habis segala-gala. Tiba-tiba di hari akhirat tak boleh apa. Bimbang takut jadi lagu tu. Bahaya hati-hati tak? Orang duk baca Quran gagal. Dia duk baca zikir. Hak Nabi pun tak ajar. Quran pun tak baca. Duk habis dengan zikir tu. Tu habis umur dengan gitu. Beringat sikit. Kita ibadat ni sebab tu Imam Suyuti, Imam Syafi'i ni hadirat dia baca Quran semua. Bukan kalau bulan Ramadan siapa ada kata 2 kali khatam tiap-tiap hari. 90 kali. Dia tu ana tengok pelik. Ana mula-mula tak percaya. Siapa hari ni kita macam mana Imam Syafi'i boleh buat? Kalau kita mikir sebab orang baca Quran tak berhenti 10 jam habis 30 juzuk. Imam Syafi'i buat lagu mana? Ana tengok dalam beberapa riwayat anak murid dia riwayat dia bulan Ramadan dia tinggal belaka. Dia sembahyang baca Quran. Dia tak mengajar apa satu. Dia cuti terus. Sebab dia kata Quran bulan Ramadan ni syahrul Quran. Ana rasa menasabah lah kalau dia baca 22 jam, 20 jam. Memang boleh 2 kali khatam. Gak Imam Syafi'i ni orang tanya dia tidur masa ni, dia tak ingat dia tidur masa ni. Kita ni orang kena tanya gini, masa mana tak tidur? Dia balik-balik gitu. Jadi ana sebut ni bukan apa nak supaya kita ni kita faham
Quran ni dia lebih daripada zikir Nabi. Zikir Nabi ni sebagai tambahan pemangkin saja. Jangan zikir Nabi kita baca sampai tinggal Quran. Hak lebih parah lagi, baca zikir hak Nabi tak ajar, tinggal hak Nabi, tinggal Quran. Ni parah. Ni parah. Kita memang takut jadi gitu. Sebab tu nak kata syaitan nak kita habis masa, kita habis homo, habis tenaga, habis duit, sampai banyak kita tak buat kebaikan kerana duk baca zikir hak Nabi tak ajar. Dengan anak tu ada satu buku. Sebab anak mengajar dia, anak tidak berkiah belah mana, biar orang faham selalu. Payah nak kiah-kiah, nak mati lah kita ni nak. Hati-hati tak kena ingat. Dengan anak tu ada satu buku. Nama buku ni Terbongkar Rahsia Ulama. Ada dua orang tak silap, dia tulis, dia kumpul maklumat dia ambil daripada guru ni, wirid, zikir, doa, hak menjadi amalan guru-guru tertentu. Anda tak sebut lagu mana, yang mana bila kita cek tak ada dalam hadis. Sebab tu dia kata terbongkar rahsia tok guru. Anda tak sir rahsia tok guru, anda nak hak Nabi. Kalau hak tok guru buat tu kebetulan dengan hak Nabi, hakikat kita ikut Nabi, bukan ikut tok guru tu. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, bila kita mengajar ni kena pastikan biar sampai kepada Nabi. Jangan kita royak tok guru hamba kata setakat tu tak leh. Ni hamba ambil untuk guru hamba, tapi hak ni hak Nabi, tak apa gitu. Ataupun ni hak Nabi ajar, kita mengajar kena royak biar sampai ke Nabi. Balighu anni wala ayah. Semua fakta agama dia mesti sampai ke Nabi baru jadi agama. Kalau maklumat tak sampai ke Nabi, dia tak jadi agama. Tu orang panggil standard agama Islam kita. Tu beza dengan agama lain. Tak suruh royak comel tahu mana bahasa, kalau tak sampai ke Nabi orang tak panggil agama. Tu standard agama kita. Kalau tidak sampai ke Nabi, hati-hati nak jadi nasib sebuah agama lain, ikut air nak buat. Tak boleh, agama kita dia ada standard dia. Tu. Anda pernah biarlah nak sebut dah. Jadi lambat nota ni mengenota 26.0 enggak ni. Tu pun tak habis lagi tu. Anda pernah jumpa nak royak, biarlah ingat semua, anda sebut secara umumnya. Ada seorang tu, dia duduk mengaji tajwid sekali dengan anak. Dia duduk cerita tok mengaji ni hebat kat kita. Kita pula dia pun nak kenali keluarga anak, ahli ayah pun nak kenali belaka, mak ahli baca, kita tahu lah. Isteri tu kenali pun keluarga anak juga, cuma nak titih tak erti. Orang tua dia erti lah. Tak apalah, dia duduk cerita. Lepas tu dia sebut satu doa. Anak tak pernah dengar doa tu. Bukan doa zikir. Dia kata zikir. Anak kata masa tu muka anak ngaji hadis dah. Anak kata Ustaz ambil mana zikir? Anak tak pernah dengar. Boleh Ustaz ayat Alkitab. Dia kata zikir ni menjadi amalan Tok Nali. Anak kata betul lah, tak apalah Tok Nali tu. Jadi nak rujuk mana zikir ni? Alkitab mana? Sebab kita tak pernah dengar. Kita naklah maklumat tu. Sebab kita kena jaga amalan kita ni, kita nak bawa mati. Amalan kita nak bawa pula depan Tuhan. Kena ingat hati-hati nak semaya saat ni, dia tak sudah sini, Allah akan nilai balik di hari akhirat. Kita ketunjuk balik kita semaya saat ni, Tuhan tengok. Tuhan yang akan kata sah ke tak. Kalau boleh pahala cuma mana Tuhan belaka. Kena beringat sikit ibadat ni. Jangan kita buat ikut sedap ibadat dah. Tiba-tiba sampai hari akhirat, Tuhan kata hak Nabi ajar, hak Nabi aku ajar tidak gini, mau ambil mana ni? Nanya kita. Jadi bila anak kata itu, dia kata ada dalam kitab. Dia kata inilah amalan. Ialah kitab mana? Dia mula merah muka bila kita tanya. Lepas tu dia kata anak tak ingat kitab. Anak ada kitab apalah gini Ustaz. Bila Ustaz boleh ayatkan? Kita tinggal nombor telefon. Lama dia tak. Kebetulan anak pergi ke tempat tanya, ingatlah moga kita duduk mengaji sekali dengan tajwid dia. Kita pergi rumah dia. Anak pergi rumah dia. Bukan nak marah, nak ajar dia jangan beringat bila kecek. Sebab kita agak dah dia gini hadirat. Kalau kita duk main dengan hadis sokmon, kadang-kadang bahasa Arab kita tahu ni bukan bahasa Nabi, kita boleh tahu. Bila dia baca ni bukan bahasa Nabi lagu ni, walaupun bahasa Arab juga, bahasa hadis ni lain. Dia comel bahasa hadis sebab dia wahyu juga. Bila anak pergi rumah dia tu, dia kejut. Anak kata Ustaz, Allah minta maaf Ustaz, anak duk tunggu lama. Ustaz kata ada kitab Ustaz hak zikir tu kenali. Dia marah dia. Dia kata anak kata ada lah. Iyalah duduk mana tengok lah. Tak boleh rakyat pasal dah. Pak rumah dia kita pergi. Tujuan apa anak buat gitu? Nak suruh dia beringat, kecek lain kali beringat. Bila kita kata ni zikir ni gapo tu, dia berkait dengan agama.
Ana dulu ngaji di sekolah hubbul watan minal iman. Apa sebagai hadis Nabi? Rupanya bukan hadis, tapi masuk dalam sukat tes sekolah. Hubbul watan minal iman. Qala Rasulullah hubbul watan minal iman. Ingat lagi. Rasulullah bersabda, cinta tak kepada tanah air termasuk pada iman. Tu bukan hadis Nabi tu. Tapi dulu masuk sebagai sukat tes qala Rasulullah. Enggak, kalau kita tak ngaji tu pakai hati. Nak ayatnya kesalahan boleh berlaku. Kalau silap kena berlapis dada. Ayat betul. Dia kata hak tu kenali ni sepatutnya, hak tu kenali ana pun tak pasti jamik mana. Ayat jelas kita orang tak marah. Orang nak nilai maklumat tu. Sebab itulah hadirat dalam banyak-banyak agama Islam yang dibawa oleh Nabi ni, hak Nabi ni saja kekal apa. Kalau kita baca ada kitab, bukan nak merendahkan Nabi Isa, tidak. Bukan nak merendahkan nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, tidak. Tetapi hilangnya ajaran asal mereka tu memang Allah maksudkan gitu. Allah bukan maksud nak kekal ajaran ahlul kitab. Hak Taurat bawa, Injil bawa. Bahkan isyarat jelas bahawa Allah tidak nak kekal agama tu, ajaran tu. Kitab suci pun hilang di muka dunia. Bahkan bahasa kitab tu orang tak guna dalam ni. Tu maksudnya. Tapi bahasa Arab lah ni kau berkembang. Cuba tengok dalam internet. Di Korea kecik Arab agama mana? Di Korea kau tidak Islam kecik Arab. So kau Islam. Minat atas dasar bahasa. Sepoi kita sini. Anak murid anak tu aku minat dah cerita Korea, duk main seorang boleh kecik Korea. Dia nak tengok boleh kecik Korea. Dia faham baca berita. Anak kata budak ni. Budak cerdik lah dengan pakar Quran. Boleh. Nak ayatnya hadirat. Jadi apa yang anda nak tekan di sini? Apa je saya nak bapa Quran doa ni dimasuk dalam Quran. Enggak baca pula ketika umur 40. Panjang ni dia umur berkenaan dengan umur 40. Cuba tengok muka surat 20 tu. Nota ni anda minggu selepas ni. Peringatan untuk usia 40. Sebab ayat 15 ni berkenaan dengan usia 40 ni, dia ada satu artikel. Panjang artikel tu. Dia bicara tentang ayat 15 saja. Kenapa? Dalam hadis banyak ditekan umur 40. Orang Melayu kita pun kacau, kalau 40 tak berubah lagi berat benar ni. Dalam Quran ada penekanan, dalam hadis pada tu kita bincang kemudian. Ni ayat ni dulu. Tu. Jadi sebab itulah hadirat, kalau kita perhatikan apa sebut wa an a'mala salihan tardah, maknanya dalam agama kita ni perkara yang sangat penting dan dianggap utama sehingga dibaca ketika umur 40. Dalam hadis lain Nabi ajar doa supaya ni dibaca setiap kali lepas sembahyang. Ini sebagai isyarat sesuatu yang kita nak jadikan amalan. Amalan ni maksudnya hak kita baca semua. Bukan baca setahun sekali, bukan sebulan sekali. Hak sama-sama kita baca. Tu dia panggil amalan. Sebab tu setengah ulama dia katakan maksud amalan hak kita buat semua tu orang panggil amalan. Kalau hak buat jaya-jaya dia panggil fi'lun. Fi'lun bahasa Arab buat sekali-sekala orang panggil fi'lun. Tapi kalau semua amalan hak sama-sama, itu dari segi istilah. Dia mesti yang Allah redha. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Kalau nak dapat redha Tuhan mesti ikut Nabi. Nabi kata, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, mungkin ikut aku, pasti Allah akan redha, Allah akan sayang. Nak dapat sayang Allah kena ikut Nabi. Semua ulama kata, ni anak nak sebut reka-reka hadirat fakta. Kalau kita baca dalam kitab, semua tak ada khilaf. Semua ulama kata seseorang nak dapat syafaat di hari akhirat, mesti dia tu mendapat keredaan Allah. Dia mati dalam keadaan Allah redha kepada dia. Cuma dia buat salah. Allah redha, dia buat salah. Sebab tu ulama kata orang kafir tak mungkin dapat syafaat. Hak syafaat ni orang hak kira-kira tak cukup kredit untuk masuk surga, dia masuk neraka baru syafaat. Kalau masuk surga dah buat ke dia. Hak kira-kiranya tersenara sebagai ahli neraka, hak tu boleh syafaat. Gak nak dapat hak tu dia kena Islam. Kalau kafir tak boleh. Jadi itu perbincangan panjang lagi lah. Baik, kena ingat anak tekan hal tu sebab hal ni penting. Kalau tak penting tak tekan Allah sebut dalam Quran. Sebut pula masa umur 40. Baik, seterusnya. Mana kalau doa beliau, ni kita ambil kira Sayyidina Abu Bakar dulu mengikut pendapat Sayyidina Ali. Mana kalau doa beliau wa aslih li fi dzurriyyati. Tadi doa untuk dia. Biar dia pandang menghargai nikmat Allah. Dia doa untuk ibu bapa, biar ibu bapa kita pun juga jadi baik. Doa pula supaya amalan dia ni amalan yang Allah terima, yang Allah redha. Doa yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku.
Dia doa pula untuk keturunan. Hati-hati tak? Ana nak sebut gini sebab sini ana tak masuk. Bunyi dah. Nah. Dia gini hati-hati. Ana nak sebut ni kena bertuah sebenarnya kita masuk Islam ni. Kita masuk Islam ni kita bertuah benar apa? Ni ana tidak hurapan je sini. Cuma dalam pembacaan ana baca maksud ni. Bayangkanlah bila kita doa wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berilah kebaikan biar meresap masuk dalam jiwa zuriatku. Zuriat kita ni bukan anak saja. Hak ni ulama bahas zuriat ni bukan anak saja, cucu, cicit ni selagi ada keturunan beribu tahun pun ni zuriat, bukan anak. Anak tu salah satu zuriat ya. Baik, bapa doa gini. Ni kelebihan dia ni bertuah kita orang Islam ni. Contohnya anak lah. Anak-anak jadi baik kerana didik ke anak. Walaupun mungkin anak tak ngajar je kita pergi atas dia sekolah berapa tahun tu nak atas pergi sekolah agak anaknya ramai. No, Abi hak ni hak tu tak lepas lagi. Abi hak ni masuk universiti, hak tu 3 lagi. 4 lagi duk ngata. Enggak lama lagi nak abi hak tu. Pada tua kan begitu repotnya. Duk ngata anak sekolah. Tidak gitu kan? Anak jarang anak jumpa ada base sekolah di Kelantan. Ada? Jarang benar. Kalau luar memang ada base sekolah. Di Kelantan base tak sekolah. Kalau luar ada. Mana pok sendiri kata? Mok kadang-kadang. Pok duit khusus ke mok. Ngopoh ngata. Dan anak itu baik tak apalah. Baik, mana anak jadi molek kerana usaha kita ngajar diri ke ataupun tidak ngajar diri. Lepas tu anak kita bila dia terdidik dengan baik, dia didik pula cucu kita. Hak cucu kita baik tu boleh kita lagi pahala. Dia panggil ad-dalul ala kafailih. Maknanya kebaikan yang bersambung hak mula-mula tu boleh pahala. Mana anak ambil sekarang anak kata kelas 10 generasi jadi baik, kita boleh pahala sampai akhir. Itu kelebihan zuriat. Bukan kata sekarang anak ya, cucu boleh kepot dia, kita tak boleh dia hak cucu. Tak, tidak gitu hadirat. Dalam konteks agama kita bacalah kitab mana-mana pun ulama kata gitu. Sebab tu doa sini zurriyati. Zuriat ni lebih umum daripada anak. Cucu, cicit tak kira lah. Enggak lah ni berapa kita setengah cucu 30 dah. Cucu 30 dah. Tak tanya anak nak berapa tu cucu 30 dah. Abu Sa'id Al-Khudri anak saja 20 orang. Cuba bayar kebaikan dia dapat dengan amalan anak dia. Sebab anak dia baca Quran boleh lalu pahala ke dia tanpa mengurangi pahala anak dia. Gak anak 20 jauh belaka. Cuba bayar patu cucu pula. Ya biasa je pok kita cucu 30 biasa. Tu. Siapa dia kata anak tanya dia cucu berapa dah Pak Haji? Dia setakat orang ingat tu dia kata 30 ni, tapi bunyi beranak pula 2-3 hari pun dia kata maknanya lebih 30 tu. Maknanya cucu tu saja kita sebagai tok dia boleh pahala banyak mana. Ni hati dah. Baik. Hak ni anak kata bertuah kita orang Islam. Baik, cuba kita tengok lagi. Kita anak habis ke sini. Kemudian beliau berkata, beliau ni Sayyidina Abu Bakar lah. Tak habis lagi. Jadi wa aslih li fi dzurriyyati merupakan permintaan agar dimantapkan sikap ingin kebaikan dalam diri keturunan. Makna doa ni wa aslih li fi dzurriyyati ni makna doa supaya Allah mantapkan nilai baik dalam diri cucu kita, anak cucu kita. Tu maksud dianya. Patut kalau nak hurapannya baik ni baik lagu mana pula? Panjang pula. Baik tak semesti jadi ulama. Jangan silap faham. Bahaya anak sebut semua tu takut orang kita ni dia faham ulama bila kata baik kena ustazah. Ustazah duk mandi kereta tu lah beli kereta baru tu. Serabut nak kelih bagi lagu tu hati-hati nak. Kita dah kelih dia beli kereta baru. Ustazah awak kerja dia likung kereta, dia berzikir, dia letak air, lepas tu dia mandi. Anak dah kelih. Anak kata kerja mari mana lagu ni. Nabi beli unta tak pernah mandi unta lagu tu. Nabi beli kuda tak pernah. Buat kerja ke dia? Bahaya kalau orang jahil dia akan anggap tu perbuatan agama lah tu. Lepas tu 2 hari asyik kata tu. Engkau jiran nak tahu tin. Dia kata mai ajak buat sini awak. Nak mai ajak gila tapi jangan dia buat likung kereta lagu tu. Lepas tu jiruh pula dia mandi ustaz sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kaitan langsung sallallahu tu. Itulah hati-hati bahaya kita ni buat apa-apa atas ikut-ikut je.
Kereta tu kenderaan. Ke zaman Nabi ke dia kenderaan. Kuda, unta, tak ada saka habuk. Tak ada saka habuk dah. Tak ada saka habuk kuda. Oh, Nabi beli, Nabi mandi lagu tu. Kalau ada anak pun nak mandi. Cuba ya kalau ada. Lepas tu tak molek kau tak buat. Tak molek pun Nabi tak buat. Sebab tu ibadat tu. Bayar kau dok perempuan tu. Sebab anak kau tu tak beli kereta tu aurat tak tutup. Selepas ni dia anggap lagu mana kepada agama. Dia kata agama tu karuk. Mandi tu gergam kata accident juga baik tak tu. Jadi dia mula jauh, dia mula tak yakin. Cuma mulut tak kata, takut jadi kafir. Tapi hati dia sebuah ragu dah tu. Padahal tu bukan ajaran agama tu, ajaran ustazah tu. Benar-benar lagu tu dia menyebabkan fitnah pada agama kita. Jangan hati-hati tak. Hak ni saya nak bakar berdoa ni. Takut jadi salah gitu lah. Oh, kalau nak sebut banyak contoh ni. Ni seorang pok kaya. Anak dia yang kana. Dia buat mari nak piah ni. Kata gua nak tunjuk piah. Dia kata dalam ni ada kain kelambu Kaabah ni. Oh, gua nak pula. Dia cerita lah ayah dia pergi Mekah beli kain kelambu Kaabah semeter, 4 segi. Semeter, 40,000. Dia je mana orang kaya lah. Dia memang jutawan lah. Abang dia pun pakai Porsche kereta juta lebih tu. Dia boleh kontak. Tak apalah tu. Itu nikmat rezeki lah. Dia tanya anak ustaz, boleh pakai kopiah ni? Kata apa tak boleh? Tak ada dah kau. Dia kata pada lagi. Dia pun pecah piah dia pakai tu lah. Dia pun tunjuk dia terdalam ni ustaz. Ayah anak pergi Mekah. Kalau dia dengar pun minta maaf lah. Enggak tahu ayat siapa ni. Cerita masa duduk di planet mana dulu ni. Jadi dia kata ayah dia tebuk piah, tetah piah tu dia masuk kain kelambu Kaabah besar, dia selit bawah piah. Dia semua piah anak dia ambil, dia tetah belakang. Dia masuk. Gapo dia ada lepas ayah dia. Siapa dia pula kerana Arab Saudi jual ke kain kelambu Kaabah? Arab Saudi jual ke? Cuba ya. Arab Saudi ni ada satu muzium khusus tempat simpan kelambu Kaabah. Daripada dulu dia tak pernah jual. Bukan kata rakyat Saudi ni pernah miskin siapa tak ada terpaksa jual kan kelambu Kaabah. Dia tak jual, dia ada khusus. Macam mana dia boleh beli siapa semeter tu? Dia klik pakai tetap habis. Dia kata boleh pakai ke tak Ustaz? Anak kata kain kelambu Kaabah boleh pakai atas kepala. Cuma anak bimbangnya apa letak tu? Dia anggap gapo letak tu? Apakah dia anggap bila letak gitu jadi khusyuk semaya? Tu tak betul tu. Kharab tak betul tu. Nak ayatnya orang kita ni, jadi makna perbuatan tu mesti ada maksud dia. Dia tak buat saja-saja. 40,000 ni. Jadi dia buat itu atas rasa ke dia? Nak kebaikan, tetapi mengikut perasaan, bukan mengikut dalil. Tu yang kita nak besar tu, jangan hati-hati nak. Kita pakai piah lagu mana kalau ingat ke Nabi boleh pahala. Tak perlu duk masuk kelas siapa. Jadi makna kita telah ditipu 40,000 sia-sia. Tu maksud anaknya syaitan dia nak tu lah. Habis piti saja. Padahal tak buat tu pun. Khusyuk semaya bukan pada pi ya. Tapi syaitan mari. Dia mari perasaan. Kalau kelambu Kaabah ni kau berkat. Kain kelambu Kaabah sampai Abu Jahal. Apa Abu Jahal buat kain kelambu Kaabah ni? Dalam hadis bu. Apa dia duk tukar kain kelambu Kaabah. Dalam hadis bu. Masa tu Nabi tak jadi Nabi lagi. Bapa tak boleh mikir kita. Apa-apa je lah. Ni lah. Sebab tu hadrat apa-apa kita nak buat. Kalau yang berkait dengan agama mesti ada dalil. Kalau tidak habis sia-sia. 40,000 kau yang masjid ni. Banyak mana dah boleh manfaat pada sepatutnya. Habis sia-sia. Sepatut 40,000 kalau guna kok cara betul. Banyak mana boleh pada. Tapi nyatipu demo. Dia beli. Betul anak pergi Mekah ni. Anak jadi mutawihid. Dah 7 kali juga. Memang kita tanya sana. Orang Indonesia duduk dia baik tu 20 tahun lebih duduk dia babah sana. Dia kata sini mana tempat jual kain kelambu Kaabah? Dia kata mana ada jual dia kata. Kerajaan Saudi tak jual kelambu Kaabah, itu khazanah negara tu. Gitu tu kita. Duk tanya berapa orang? Dia beli mana? Ada ni bukan segelak jual menipu ni. Lemah ngati ada. Itulah bimbang. Kayu kokar. Kayu kokar hak duk sini 900 ya. Hak cici ni 320. Ustazah juga jual. Nak malah anak cerita dia syahadah sejak. Gini kelebihan kayu kokar. Jadi naik harga ni 900. Kalau hak besar sikit dia kalau besar ni tu 1,200. Dia tak sini. Specialing zikir. Dahsyat dia tu. Anak kata rosak agama kalau lok apa-apa ni bahaya tu. Bukan lagu tu cara dia.
Kita kena beringat agama, jangan ikut perasaan kita, kena ikut dalil. Baik, yang terakhir lah, anda sebut yang terakhir habis sini. Kemudian beliau berkata, sekiranya aku melakukan perbuatan yang engkau murkai, maka ampunilah aku. Cuba tengok, kalau perhati ayat tu di akhir, boleh tengoklah ayat tu. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Cuba perhati muka surat 17 tu. Akhir sekali, inni sesungguhnya aku tubtu ilaika, aku bertaubat kepada kau. Manakala aku buat salah, aku bertaubat kepada engkau. Dan sesungguhnya aku ni orang-orang yang sentiasa menyerahkan diri pada engkau. Jadi Sayyidina Abu Bakar, selepas dia doa 4 jenis doa tu, dia kata, kalau aku buat perbuatan yang engkau murkai, maka ampunilah aku. Itu makna inni tubtu ilaika. Dan akhirnya beliau membuat ikrar dan pengakuan tulus bahawa beliau akan sentiasa pasrah. Wa inni minal muslimin, dia sebut tu. Wa inni minal muslimin. Akhir sekali dia memperikrar, aku ni orang Islam yang sentiasa menyerahkan diri pada engkau. Baik, terbukti doa beliau telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah memerdeka ke 9 orang Islam yang diseksa zaman Mekah. Zaman Mekah saja, tak kira Madinah lagi ni. Dia telah memerdekakan 9 orang Islam yang diseksa di zaman Mekah, termasuk Bilal. Hadirat tahu kau seorang hamba negara berapa? Mahal pada utah. Utah besar tu 20,000. Orang ni, hamba ni, kalau kita baca dalam buku lah, kalau dia ni tubuh sihat, segar, boleh kerja, tak berhenti kerja, biasa ya 40,000, 50,000. Hak sakit jatuh dia ubi peri kan. Nah, kalau hamba sakit jatuh dia pakai ubi peri gitu. Ni hamba hak segar sihat ni tak, mahal harga. Dia boleh merdeka. Kadang-kadang saya nak pakai terpaksa kumpul duit untuk merdekakan hamba. Dalam tempoh 13 tahun dia duduk Mekah tu sebelum hijrah, dia berjaya memerdekakan 9 orang hamba. Nabi kata kalau merdeka seorang hamba hak Islam pada dah nak masuk surga tu, seorang sudah terbuka dah ruang masuk surga. Ni 9 orang. Tengok tu berkat doa dia tu. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan keadaan beliau sentiasa mendapat kebaikan. Ibu bapanya, ni anak ambil dalam satu riwayat sahabat, ibu bapa dia dan semua anaknya beriman kepada Allah. Keadaan ini tidak berlaku kepada mana-mana sahabat yang lain. Ini kelebihan khusus saya nak pakai. Panjang kalau nak sebut ni tidak. Misalnya sebagai contoh terakhir, takutnya bunyi pula dia. Sebelum masa Nabi nak hijrah, yang terlibat menjaya ke hijrah Nabi semua keluarga Sayyidina Abu Bakar. Hatta hamba dia pun terlibat juga. Anak dia Aisyah, tak kira lah isteri dia. Anak dia Asma, isteri dia Ummu Ruman. Patu keluarga dia, mak ayah dia. Siapa bila kafir Quraisy ditanya rumah dia, Muhammad ada mari ke dak sini. Masa tu nak bunuh Nabi kan? Ingat tak cerita tu? Nak bunuh Nabi. Ayahmu tak ada, gimana tak tahu. Pakai tak oyak, senyap belakang, tak oyak. Maknanya masing-masing si Persia. Masa Nabi duduk di Gua Thawr sebelum itu kan, siapa dia bagi? Asma bagi, kakak Aisyah bagi makan ni. Masa tunggu dia besar, dia Aisyah ni kecil sikit, Asma bagi tu bila-bila peru. Macam-macam kita tengok cerita keluarga dia tiba. Sebab itulah sahabat kata, kalau kita tengok bab hijrah saja pun tak boleh lawan dah Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dia sebelum Nabi wafat, dia pernah jadi semaya, jadi imam. Nabi jadi makmum sampai 12 kali, 12 rakaat, 12 waktu masa Nabi masih hidup. Nabi jadi makmum, Nabi tak cakap, terpaksa duduk, dia jadi imam 12 kali. Tak ada orang lain gitu. Ini ayat kelebihan aja. Kemudiannya untuk minggu selepas ni kita akan bincang pula. Kita duk bincang saat ni, kita nak petik poin-poin utama gapo dia di sebalik cerita pada ayat 15 ni. Itu kita bincang minggu depan. Lepas tu anak buat bawah tu, cuba tengoklah peringatan untuk usia 40 tahun. Hak ni khusus ulama bincang ayat 15 ni. Hak ni bukan anak ambil. Anak tengok dalam internet, jumpa artikel, Allah kata moleknya artikel. Dia bincang khusus tentang ayat ni, dia petik rahsia umur 40 tahun. Berdasar pada ahli tafsir dan juga berdasar pada hadis-hadis Nabi. Molek ni. Ni dia ada lebih kurang berapa ni? Kusuak ke 8 kusuak. Anak masuk semua sebab molek. Itu kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Jadi rasanya kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.